Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya marilah bersama-sama kita merafakkan syukur, sebesar-besar syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan izin dan limpah kurnianya, alhamdulillah, pada malam yang penuh dengan keberkatan dan kemuliaan ini, iaitulah kita berada pada awal-awal bulan Zulhijjah, ataupun 10 yang pertama di awal Zulhijjah. Sehingga ada pendapat ulama mengatakan 10 yang pertama di awal bulan Zulhijjah lebih baik daripada 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan. Ada pendapat berkata sedemikian rupa. Okey, walaupun kita makruflah jumhur ulama sebut 10 terakhir bulan Ramadan tu lebih mulia lah. Sebab apa? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Macam mana pun 10 malam terakhir tu tetap mulia lah. Tetapi ada pendapat ulama di dalam kitab Jauharul Mauhub karangan Al-Syekh Sanusi rahimakumullah ta'ala, ada menyebut kelebihan tentang 10 malam yang pertama di awal bulan Zulhijjah. Tak apalah. Nah, bukan kita kata nak buat perbandingan, nak buat perbezaan. Ya ke Ustaz, 10 malam pertama tu lebih afdal. Kalau macam tu 10 malam terakhir Ramadan tu tak payah buat apa-apa lah. Itu sakit jiwa nama dia tu. Nah, orang tak belajar. Tu sahabat pertama datang kepada Nabi, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal di atas muka bumi Allah? Nabi kata solat di awal waktu, iaitu terkena kepada fa'alaikum bil jamaah. Solat di awal waktu dengan makna solat berjemaah, tu lebih afdal. Sebab apa? Sebab solat berjemaah memanglah awal waktu. Betul tak? Jarang solat jemaah tiba-tiba maghrib kita buat pukul 8 suku lah, ke 8.20 ke. Nah, Isyak kadang-kadang ada ceramah perdana lain lah. Zuhur besok tuan-tuan, besok hari Sabtu, saya Ustaz Nazri pengurusi SNI ni, saya nak minta besok jangan datanglah pukul 1.20 besok. Besok kita semayang lewat sikit, pukul 4 suku kita semayang. Nah, jaranglah dengar. Nah, kalau ada pengurusi macam tu, nama dia alamat sakaratul maut nama dia tu. Nah, jarang. Bila sebut jemaah, biasanya 30 minit pertama. Betul tak? Biasanya lah. Okay? Kalau kata Zohor dalam 1.20, biasa kadang-kadang ustaz ada kuliah pejabat. Kan? Dalam 1.40, 1.45 berhenti. Maknanya 30 minit yang pertama selepas daripada
azan ataupun masuknya waktu, itu masih lagi dinamakan awal waktu. Sahabat kedua datang, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, berbakti walidaina, berbakti kepada kedua orang tuamu. Kalau kita lah Rasulullah ni mana satu ni? Kalau tanya dengan ustaz lah, ustaz, apa amalan paling afdal? Mula-mula orang pertama datang hari Isnin, ustaz kata semayang berjemaah, maksudnya awal waktu. Orang datang pula hari seterusnya pula, katalah hari Selasa pula. Nah, ustaz nak tanya sikit lah, apa amalan paling afdal? Ustaz kata orang berbakti kepada kedua orang tua. Datang orang ketiga, ya Rasulullah, apakah amalan yang paling afdal? Nabi jawab apa? Masuk dalam medan perang fi sabilillah. Lagi bingung. Sudah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3. Mana satu ni? Ulama tafsir dalam kitab Tajzibul Atraf. Ulama muhaddisin kata Nabi sebut kepada tiga perkara itu bukan ada kurang, ada lebih. Nabi tengok pada individu tersebut. Dia ni kalau berbakti pada mak ayah, okey. Tapi semayang culas. Bab kalau kerja cari ibadah, makan minum anak, mantap. Nah, tapi bab salat berjemaah, biar dulu lah. Nah, letih lah. Baru sampai, alah dah halang-halang maghrib lalu tu, singgahlah kejap. Nah, ataupun sampai awal dalam pukul 6 petang, 6.30 petang, maghrib tak dan. Contohlah. Nah, Isyak tu boleh datang, tapi tak apalah, seronok pula duduk kat rumah ni. Contoh, maka Nabi sebut kelebihannya solat berjemaah. Tanya lagi dia ni, kalau bab sedekah sakan betul. Tapi tentang kedua orang tuanya lebih kurang. Nampak Nabi sebutnya tu. Dia ni kalau bakti pada mak, semayang awal waktu, gotong royong, khidmat, tolong orang, number 1. Tapi ajak masuk dalam medan perang fi sabilillah, wal'iyazubillah, penakut ya Rabbi. Nampak? Nabi kata 3 tu tadi tu. Tu dia. Sama kelebihan ulama sebut. Bukan nak kata, kalau macam tu ustaz, rugi saya 10 malam terakhir bulan Ramadan tu ustaz. Kalau patutnya tak payah. Sebab ada yang lebih afdal lagi 10 pertama di awal bulan Zulhijjah. Tu orang tak cerdik lah tu. Nah, kita nak cerita gambaran yang berada 10 malam yang pertama di awal Zulhijjah. Bertepatan dengan hadis kita. Yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut. Bertepatan. Tentang apabila kita berada di padang Arafah. Ini bagi orang yang mengerjakan haji lah. Nusuk haji. Okey. Sebab tu ibu dia. Orang tua dululah nisbahnya. Mabit di Mina, bermalam di Muzdalifah tu semua tu rukun juga. Tapi ibu dia, mana? Ibu orang mengerjakan haji. Mana ibu dia? Tu wukuf di padang Arafah tu. Kalau kita kata macam solat lah. Takbiratul ihram tu rukun juga. Ataupun orang kata baca tahiyat akhir tu pun rukun juga. Bagi salam tu pun rukun juga. Tapi kalau dalam solat ni ibu dia. Kalau kata 4 rakaat, 4 kena baca. Apa benda-benda tu? Fatihah, ibu dia tu. Umpamanya lah. Kan? Nabi sebut dalam hadis yang kita nak bahaskan pada malam yang mulia ini, kaitan rezeki kita. Tak lama pun nak sambut dah raya haji ni. Jadi dia kata tentang kelebihan berada di padang Arafah. Pertama kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, Nabi kata gambaran kecil apabila berhimpun di padang mahsyar, gambaran awalnya tu kalau nak nampak logik akal guna biji mata kepala lah. Mana suasana? Padang mahsyar, ustaz hiruk pikuk. Kau tolak aku tolak engkau. Aku pun tak tahu apa harta engkau ada. Engkau pun tak tahu apa aku harta ada. Aku pun tak tahu engkau dulu pegang jawatan apa. Mana gambaran dia? Kata ulama, iaitulah berkumpul di padang Arafah. Itu gambaran ketika mana gambaran kecil. Kita berada di padang mahsyar kelak
gambaran tu mana awal-awal nak buat misal-misal bayang-bayang lah. Berada di padang Arafah. Semua sama je kepala dogol. Istilah ustaz panggil lah. Kopiah tak pakai, songkok tak pakai, topi tak pakai, apa benda semua tak pakai. Kain putih semua. Awak apa gubernur mana? Saya tak tahu. Venezuela. Awak pula mana? Prime Minister. Awak pula Menteri Besar. Awak pula itu awak. Saya tak tahu apa-apa. Ni Sultan Selangor kita pun pergi ni. Kalau tak silap ustaz lah. Nampak dia punya Facebook dia. Dengan isteri permaisuri. Bila sampai dekat sana, orang tak kenal pun dia tuanku. Gambaran di padang mahsyar. Nak buat misal. Bukan kita memperendahkan sistem raja. Tak. Nak buat bayang. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallah habiqalbin salim. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Kamu datang di hadapan aku besok di padang mahsyar. Yauma la yanfa'u malun. Berapa harta yang kamu ada? Cuba bilang sama saya. Bagi tahu. Ya Allah. Kalau Allah bersalli alaihi wasallam, kalau mengaji dalam sirah, di antara orang yang terkaya selain Fir'aun, selain Qarun, nama orang jahat lah. Kaya. Kalau orang baik banyak lah. Mu'az bin Jabal, Sayyidina Abdul Rahman bin Al-Auf, banyak lah. Itu yang baik, yang jahat. Nak cerita gambaran. Mengaku atas dunia duit banyak, harta banyak. Siapa? Raja Dukianus nama dia. Dia duduk zaman Ashabul Kahfi. Di antara raja yang cukup-cukup zalim. Kalau dalam sejarah cerita, Fir'aun, Raja Namrud, Raja Dukianus. 3 ni. Di antara raja yang kalau bahasa kita mudah-mudahlah nak sebut zalim tu tak pernah nampak sangat. Ni bapak segala zalim. Tu. Fir'aun. Pemerintah. Kan? Kalau pemerintah Qarun dia bukan pemerintah. Cuma dia sepupu Nabi Musa saja. Tapi dia bukan pemerintah. Raja Fir'aun, Raja Namrud. Raja Namrud duduk zaman Nabi Allah Ibrahim. Raja Fir'aun duduk zaman Nabi Allah Musa. Raja Dukianus duduk zaman Ashabul Kahfi. Itu 3 raja tu. Zalim. Raja Namrud, Raja Fir'aun, Raja Dukianus. Raja Gopal jangan tanya ustaz lagi. Raja Gopal belum masuk lagi. Dah 3. Raja Fir'aun, Namrud, Raja Dukianus. Duduk zaman Ashabul Kahfi. Raja Namrud, dia ni tadi bunuh orang yang tak bersama-sama dengan dia untuk sembah Lata dan Uzza. Fir'aun pula, dia bunuh budak-budak kecil. Lelaki je. Budak perempuan kecil, baby tak bunuh. Orang tua tak bunuh. Betul? Sebab dia mimpi ada orang ambil takhta dia. Tapi kalau Raja Dukianus ni, minta maaf cakaplah. Tak kena dengan selera dia, tak kena dengan nafsu dia, tak kena dengan apa yang dia perintahkan. Aku cerita banyak. Kau orang tua, laki, perempuan, budak kecil, sihat, sakit, tua, muda. Yang tu yang lari 7 sleepers tu, 7 pemuda tu. Yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu. Dengan seorang pula, seekor anjing tu. Kan? 7 orang pemuda. In English panggil apa? 7 sleepers. Lebih kurang gitulah. 7 orang pemuda. Maksalimna. Nama. Tamliha. Faliyastat Yunis. Ada 7 nama. Ustaz pun tak ingat dah dulu mengaji dulu. Adalah nama-nama dia. Kan? Nama dia macam special sikit lah. Tamliha, Maksalimna, Faliyastat Yunis. Apa lagi Ustaz lupa dah. Ada lagi 7. Dia 7 orang semua. Ada 4 lagi. Tapi nama anjing tu ingat, Qitmir. Nama anjing tu. Ni 7 orang pemuda ni hebat tuan-tuan. Kalau bahasa kita lah zaman sekarang lah. Kita sebut straight to the point lah. Kepala otak ni intelligent.
Raja Dukianus ni akan buat keputusan kalau 7 orang ni bagi kata putus. Tapi 7 orang ni taat perintah Allah. Okey? Dia kokok mana pun tuan-tuan, orang yang lawan perintah Allah ni, dia takkan ada kejayaan. Sejarah tak pernah bukti pun orang lawan Allah Ta'ala berjaya. Tu ingat. Cuma nampak zahir lah. Betul tak? Fir'aun, piramid. Nampak zahir lah. Tak apalah. Nak ambil sebagai ibrah, pengajaran. Tapi tuan-tuan kena ingat, orang yang jauh daripada agama Allah, orang yang lawan perintah Allah, dia takkan sama sekali akan dapat kejayaan. Takkan. Tuan-tuan tengok mak ayah yang bawa budak cukuplah dalam surau, dalam masjid. Dengan mak ayah yang tak bawa. Tuan-tuan tengok situ, tak payah jauh-jauh. Saya kalau dalam kuliah lalu nampak tu. Cuba tengok mak ayah parents yang dia dalam sehari tu dia mesti ada curi anak dia sekejap. Jom Along, ikut abah. Abah Ismail Isyak ikut sekali. Duduk elok-elok. Tuan-tuan tengok budak. Tuan-tuan perhati kalau mak ayah je ni bawa. Nah, mak ayah duduk elok-elok maghrib ni, isyak ni. Orang solat, abang duduk elok-elok. Nampak? Sebab tu saranan dalam hadis Nabi tu, kalau anak tu dia boleh jaga, boleh behave bahasa kita, jangan tuan-tuan suruh dia pergi belakang. Pendapat dalam mazhab Syafi'i kita haram. Dia dah datang depan. Dan kita tengok dia ni sebelum-sebelum daripada ni pun dia boleh jaga kelakuan dia. Tuan-tuan pun tepuk bawah dia. Dek. Dek, belakang. Haram. Okey? Kecuali ni syarat sebut. Dalam kitab Furu'ul Ulama. Allah Ustaz. Kalau duduk saf kedua tu Ustaz, Allah. Dia buatnya surau kita Ustaz, macam stadium Bukit Jalil dia pusing. 4 kali 100, 4 kali 400, Allah. Yes, itu duduk belakang. Buat satu baris. Dia bukan soal sunat tak sunat. Orang kita terbalik. Dah sunat belum? Adik, salat. Dah sunat? Belum pakcik. Duduk belakang. Adalah seorang mu'alaf. Cang, bawa peluk Islam lah. Yalah. Sudah potong lah, potong. Belum potong, banyak takut. Duduk belakang. Ada? Dia tak sunat lagi tu. Bukan. Kecuali kita yakin, Allah Ustaz dia ni berapa kali datang dah Ustaz, mak dia bawa, ayah dia bawa. Kencing aja, berak, muntah. Tu lain cerita. Sebab tu kalau anak-anak yang boleh behave, maksud saya, dia boleh semayang. Dia tak kacau orang. Cuma biasalah budak-budak. Kan? Darjah 1, darjah 2, semayang mula-mula Allah. Rakaat pertama menghadap Kaabah. Naik rakaat kedua Masjidil Aqsa pula. Naik rakaat ketiga Jordan pula. Biarlah. Kadang-kadang dia lari kat luar tu sikit. Kan? Budak-budak. Biar. Cuma kontrol. Parents kena bagi tahu. Along, kalau macam ni abah tak nak bawa dah lah. Orang tengah kuliah pun Along lagi-lagi abah dah tegur berkali dah. Kena cara dia. Jangan marah. Apa datang ni? Dah sunat dah? Dah. Kalau lari lagi, pakcik sunat kali kedua. Aku pun tak nak datang macam tu. Marah cengih sangat. Biasa. Cuma jangan sampai ganggu. Budak-budak main okey tak apa. Biasalah kadang-kadang budak kan. Darjah 5, darjah 6. Kadang-kadang berlari. Biasa. Cuma jangan sampai ganggu. Yang luar biasa 60 tahun lagi tu. Tu lain macam. Ustaz, lama tak lagi Ustaz. 50 tahun, 60 tahun. Nak try dalam SNI sekali Ustaz. Jangan buat hal. Okay? Jadi gambaran. Kalau tuan-tuan tengok. Kalau dia tak berjaya sekarang, tuan-tuan tengok nanti. Jaminan Allah. Hayya ala salah, hayya ala falah. Tu azan tu. Dia tak sebut hayya ala falah syariat. Cari kejayaan dulu. Lepas tu baru bawa anakmu. Tak. Tengok baru ni mak meninggal. Budak mana? Budak Kelantan ke budak Terengganu Yang dia semayang jenazah mak dia tu. Sebelah A ke 12A? Budak SPM. Alah, Ustaz pun tak ingat dah. Budak Kelantan kan? Budak tu. 18 tahun baru. Semayang jenazah mak dia tu. Barang A bosku. Kita kadang-kadang, jangan tuan-tuan jadi imam ni. Saya pernah jumpa seorang Allah, pakcik ni. Saya mengajar kat Ampang.
Dia kata, Ustaz, saya hari tu Ustaz semayang Karen R Seremban Ustaz, Zuhur. Lepas tu, masalahnya je. Yalah Ustaz, ya Allah Ustaz, ada orang datang Ustaz tepuk bahu saya semayang Zuhur. Ya Allah, rakaat kedua saya Ustaz, ada 3 lagi rakaat. Parkinson saya Ustaz, tak pernah jadi imam. Jangan. Jangan tuan-tuan. Orang tak biasa, oi, wal'ayazubillah. Tengok tu. Nah, maknanya mudah sebutlah. Nah, orang yang ada agama ni Allah Ta'ala pelihara dia. Sama cerita Ashabul Kahfi tu. Nah, dia takkan, Raja Dukianus takkan buat keputusan. Takkan mandai-mandai. Selagi mana tidak ada keputusan daripada 7 orang pemuda. Tapi bila, brother, kalau kita lah, MB, main sejap, panggil esko-esko lain. Gini tak payah duk sembah Allah sembah Tuhan apa? You sembah Tuhan apa? Nak perempuan, nak harta, nak jawatan. Cakap nak apa? Kata Tamliah Ahmad Salimna Falyastat Yuni 7 orang tadi itulah. Nah, kau bagi dunia dengan sisi pun aku tak mau. Alah, Tok Saduk sembah lah barang tak nampak ni. Nah, kau nak buat macam mana? Dia 7 orang ni dia tak bunuh. Sebab dia bergantung. Kalau tidak orang biasa, rakyat marhen babai dah. Awal lagi kena bunuh kalau mengaji dalam tafsir surah Al-Kahfi tu. Cuma 7 orang macam dia. Lari. Duduk dalam gua Ashabul Kahfi. Tidur berapa tahun? 309 tahun. Allah Ta'ala jaga. Tidur bukan mati. Tidur. Bulu ketiak tak panjang, bulu misai tak panjang, rambut tak panjang. Tu dia. Nah, alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yarja'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladun sampai habis. 110 ayat Allah Taala cerita dalam tu. Nah, jadi kemuliaan. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika mana gambaran berada di padang Arafah, itu gambaran berada di padang mahsyar. Jangan main. Sebab tu ibadah korban ni tuan-tuan satu tuntutan yang besar. Ni surau kita tak lama lagi nak buat ibadah korban. Alhamdulillah. Masuk. Jangan sayang-sayang duit kita. Saya belum jumpa lagi orang pergi haji balik papa kedana miskin. Saya belum jumpa. Tambah-tambah sekarang. Sahabat saya kerja lembaga tabung haji Jalan Tun Razak. Dia kata ni first time sistem tabung haji dia ada tukar sikit. Disebabkan COVID, disebabkan beberapa faktor lah. Kalau nama kita sepatutnya pergi 2030 contoh. Tapi kita nak pergi 2023. Kita boleh buat rayuan. Tapi dengan syarat bayarannya tak sama macam muasasah yang lain. Yang saya dengar lah. Kalau kata nama kita dipanggil sekarang berapa ribu tuan-tuan? 12 ke 13? Lebih kurang gitulah. Dah tak ada, dah 10 dah. Nah, lebih kurang. Allah Ustaz, mak ayah saya dapat pergilah Ustaz. Lepas tu, itulah Ustaz, rasa macam, nak jaga. Yalah Ustaz, bukan apa Ustaz. Kalau boleh nak pergi sekali lah dengan Ustaz. Buatlah rayuan. Dulu rayuan harga sama. Tetapi, dapat pergi, tak dapat pergi, itu rezeki. Tapi sekarang mudah kata, nak buat rayuan 70% boleh dapat. Tapi syarat, bukan 12K, 13K, double payment. 30,000. Lebih kurang tuan-tuan. Okay? Ini cerita sekarang lah. Belum lagi saya dengar dalam sejarah orang balik haji miskin. Belum lagi saya dengar dalam sejarah orang balik umrah Ustaz. Ni baru balik umrah Ustaz. Nah, Ustaz tu lah Ustaz nak pinjam duit kat Ustaz. Saya sekarang ni asnaf dah Ustaz. Miskin dah Ustaz. Semenjak pergi umrah ni Ustaz. Habis duit semua Ustaz. Belum lagi saya jumpa. Apatah lagi ibadah kurban. 800. Buat. Jangan tak buat. Nah, 800 setahun sekali. Sebab tu ada pendapat kata ibadah korban wajib. Jangan main-main. Wajib tiap-tiap individu. Nah, mazhab mana? Mazhab Imam Abu Hanifah. Wajib. Sekiranya belanja malam raya ada, siang raya ada, wajib kena buat. Okey, malam raya, siang raya. You ada berapa orang you tanggung? Adalah Ustaz, isteri, anak 3 orang. Okey. Average dalam berapa agak-agak you pakai malam raya dengan siang raya? Average. Asas. Pakaian, makanan, tempat tinggal. Asas. Mungkin dalam RM350, RM400 lah Ustaz. Adalah belanja tu Ustaz. Dalam bank ada berapa?
Ada 1,000 je Ustaz. Maka kalau tolak 400, baki 600. Tak perlu buat. Sebab tak cukup belanja. Itu mazhab Imam Abu Hanifah. Tapi mazhab kita tak. Kayalah macam mana pun. Tetap tak nak buat ibadah korban. Tak ada masalah, tak sampai haram. Cuma pendapat kata makruh, kata Syekh Ramli. Tapi mazhab Imam Abu Hanifah, jangan main-main. Ustaz saja nak tanyalah, Maybank ada berapa Maybank? Maybank tak banyak lah Ustaz, adalah 10,000. Oh, okey. Nah, CIMB tak banyak Ustaz, 3,000 je. Okey, dah 13 dah. Effing Bank berapa? Adalah 2,000 Ustaz. Oh, dah 15,000. Nah, jadi malam raya buat korban ke? Tak apalah Ustaz, belum lagi lah Ustaz. Oh, okey, tak apa. Sajalah nak tanya tabung haji. Tabung haji itulah Ustaz. Nak kata banyak ke tidak lah Ustaz. Cuma baru ni dividen tu alhamdulillah lah. Baru ni cek pergi print Ustaz, tak banyak lah. Adalah 450,000. Mangai. Nah, bang tak buat korban. Itulah Ustaz. Tak ada masalah. Tak sampai tahap dosa. Kerana dalam mazhab kita sunat muakkad. Okey, tetapi mazhab Imam Abu Hanifah, apa hal engkau tak buat? Bukan buat setiap minggu. Bukan buat tiap-tiap bulan. Bukan buat tiap-tiap hari. Setahun sekali. Belum lagi saya jumpa dalam sejarah orang buat ibadah korban. Allah Ustaz, lepas bagi 800 Ustaz. Masuk dekat surau kita Ustaz. Allah Ustaz. Terus merudum perniagaan saya Ustaz. Belum saya jumpa. Kalau ada, bawa datang jumpa saya. Nah, saya belum pernah jumpa lagi. Sebab tu kalau kita kata surau kita ada lagi kekosongan, tanya. Okey, kalau tak dah penuh, cari-cari kawasan yang berdekatan. Kalau dah tak ada sangat, lain cerita. Buatlah mana yang kita nak. Nah, kalau ada tempat kita, buat tempat kita dulu. Sebab tu dalam hukum hakam korban, pertama bab akad. Tak boleh mudah-mudah. Ustaz, saya nak masuk lah Ustaz, 700, 800 ringgit Ustaz, satu bahagian. Okey, terima kasih. Tak sah ibadah korban. Boleh? Jumpa tepi jalan ke? Nah, jumpa mana-mana Ustaz, saya dah bank in dah, 800. Okey, terima kasih. Tak sah. Dia kena jawab tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Akad ni dia ada 4 pengurusan. Pertama niat. Kedua agih kepada fakir miskin. Ketiga penyembelihan. Keempat akad jual beli binatang. Ini kita sentuh sikit malam ni. Dah berdekatan dengan Aidil Adha ni. Kena lafaz akad yang jelas. Kalau kata serah duit, sebut duit. Sebab ada orang dia tak serah duit, dia serah binatang. Ustaz, saya wakilkan kepada Ustaz untuk sembelih binatang ni Ustaz. Dia tokek ke, dia ada bela ke, itu bukan bermakna duit. Biasa kita duit. Dekat borang tu. Sebab tu borang tu kena isi. Kalau tapi jelas akad tu. Dalam borang tu, tulis apa? Pernah jadi pada saya tuan-tuan, saya buat 2019. Sebelum saya sembelih, saya akan baca nama. Bismillahirrahmanirrahim. Lembu nombor 1, nama-nama yang tersenarai untuk ibadah korban 1 hingga 5. Kemudian 6 dan 7 adalah ibadah aqiqah. Dia boleh 3. Lembu untuk sembelih, ataupun ibadah untuk sembelih dalam raya korban 4 hari itulah. 10, 11, 12, 13, 3. Pertama ibadah korban, kedua akikah, ketiga nazar. 3 tu boleh buat. Dalam 1 ekor lembu dia mesti 7 bahagian. Walaupun seorang dia buat, dia tetap 7 bahagian. Boleh? Ataupun 3 nama je, tapi 7 bahagian. Boleh. Tak ada masalah. Ali bin Ahmad ni dia ambil 3 bahagian. Fatimah binti Abu ni dia ambil 3 lagi. Karim dia ambil 1. Jadi nama ada 3. 7 bahagian dah penuh. Boleh, tak ada masalah. Dia yang tak boleh tiba-tiba, Ustaz, itulah Ustaz, lembu naik harga lah Ustaz. Tahun ni kita orang cadang, Ustaz, surau nak buka 8 bahagian. Mazhab Ayapin nama dia. Jangan buat-buat cubalah. Tolong mahal lah Ustaz, lembu tokel, lembu pun kata makan pellet lah, kerebak-kerebuk lah. Oh maaf lah Ustaz. Jadi kita buka 8 bahagian. Jadi ada orang tu Ustaz, kadang-kadang dia mampu dalam 500, 500 setengah. Tak boleh. Macam mana pun atas ekor lembu 7 bahagian. Boleh?
Dia buat seorang, ke dua orang, ke tiga orang, ke tujuh. Biasa 7 orang lah. Okey, 7 orang, 7 nama. Akad kena betul. Ustaz, saya serahkan. Akad sama ada cakapan atau tulisan. Memadai. Boleh? Saya serahkan sejumlah wang RM berapa? Okey, katalah tempat kita RM 800 satu bahagian. Kena ada ni. Dalam borang. Kena buat. Saya serahkan sejumlah wang RM 800 untuk ibadah apa? Tinggal tempat kosong. Ada 3. Kalau kata dekat atas dalam kolom dah isi itu tak apalah. Okey, tak payahlah ulang balik kalau tak ada. Nak ambil berapa bahagian? Nama siapa? Sebab sebelum sembelih tu baca. Bismillahirrahmanirrahim. Lembu nombor 1. Nama-nama tersenarai 1 hingga 5 korban. Nombor 6 dan 7 adalah akikah. Yang pertama Ali bin Abu. Kedua Fatimah binti Karim. Ketiga Ahmad bin Kasim. Keempat Muhammad Ibrahim bin Lutfi. Contoh. Sampai nombor 6 sebut pula lah. Nah, Karim bin Ahmad iaitu akikah 7. Contoh. Dia boleh akikah tak semestinya kambing. Tapi afdal kambing lah. Tapi dia nak masuk pada bahagian, boleh, tak ada masalah. Nah, lepas baca 7 nama, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, serap sembelih. Boleh. Tapi kalau dia tak lafaz, tak sah ibadat pada bahagian dia. Jangan main-main. Lafaz salah satu pihak, dia bukan dua-dua. Sama ada juru menganjur, pihak surau, pihak masjid, ataupun peserta. Biasanya peserta lah. Saya seperti nama di atas. Kadang-kadang tulis nama atas. Kalau tak tulis, tulislah nama kat bawah tu. Saya seperti nama di atas menyerahkan sejumlah wang RM800 untuk ibadah apa? Ibadah kurban pada tahun ini. 1. Kena sebut duit. Sebab ada orang dia tak bagi duit, dia bagi binatang. Biasa tempat kita bagi duit. That's why kena sebut. 2 bawah dia pula. Saya wakil. Kena ada perkataan wakil. Kerana macam mana tuan-tuan ambil duit orang, lembu tak ada. Tak sah mazhab Syafi'i. Tuan-tuan pergi ambil duit orang. Okey, kata 7 orang. Lembu tuan-tuan dah ada ke? Lembu dah pergi tengok ustaz. Bukan masalah pergi tengok. Lembu tu dah ada dalam milik surau ke? Walaupun lembu tu kat kandang, dah akad jual beli ke? Belum lagi. Tak sah kalau tak ada perkataan ni. Jangan main-main. Sebab tu saya selalu sebut banyak-banyak. Saya baru ni seminar dekat Sungai Kantan, Kajang. 4 jam, 5 jam. Nah, baru nampak, ya Allah Ustaz. Kena ada lafaz perkataan wakil. Dia panggil akad wakalah. Tadi nombor 1 tu settle dah. Bawah tu. Saya wakilkan. Dan serahkan segala pengurusan. Bila sebut segala pengurusan 4. Pertama niat. Boleh? Sebab niat ni tak boleh orang lain niat. Melainkan empunya diri. Mana boleh tiba-tiba orang lain niat pula. Tapi dia dah wakil. Jelaslah situ. Oh, lembu tak ada lagi. Iyalah memang lembu tak ada lagi. Kita nak collect dulu kalau dapat 7 orang. Itulah lafaz wakil. Sekarang ni perkataan wakil tak ada. Okey, Ustaz. Saya terima Ustaz. Nah, okey bang, nak masuk bang. Bagi nama bang. Habislah ibadat kita, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Nah, tu kena be careful. Itu tak cerita lagi bab pembahagian korban tu. Tak apa, kita masuk akad dulu sikit. Nah, jadi kena sebut. Saya serahkan dan wakilkan untuk segala pengurusan ibadah korban saya pada tahun ini. Kerana ada 4 pengurusan. Pertama, niat. Kadang-kadang ada orang masuk, tuan-tuan bahagian, dia tak boleh tengok darah. Saya ada. Nah, Ustaz, tak apalah Ustaz. Kak, akad ada sekali ke nanti masa sembelih nanti? Nah, oh tak apalah Ustaz, ada Ustaz. Tapi Ustaz, ya Allah, tak boleh tengok darah Ustaz. Kalau tengok darah Ustaz, 3 bulan tak boleh makan daging, kata dia. Ada? Nah, jadi tak apalah Ustaz, saya wakil dan serahkan segala pengurusan pada Ustaz. Selesai. Okey. Kalau kata dia ada pada masa tu, kita nak sembelih,
Dia yang nak niat sendiri. Niat ni apa? Qasdun syai'un muqtarinan bifi'li. Qasad beserta perbuatan. Kalau dia ada ketika mana dia tu tadi nak disembelih, kita tak boleh niat untuk dia. Nama tak boleh baca untuk dia. Sebab kita baca nama ni untuk niatkan. Nampak? Dia kata, tak payahlah niat, saya ada sendiri. Untuk apa niat? Jadi kita nak mudah. Kadang-kadang walaupun abang ada dalam kawasan abang, waktu orang nak sembelih abang punya lembu, abang sakit perut. Betul? Waktu orang nak sembelih abang punya lembu ni, anak abang pula menangis teresak-esak pula. Jadi sebab tu kita lafazkan wakil. Segala pengurusan serahkan pada pihak surau. Pihak surau buat 4. Pertama niat. Kedua akad jual beli binatang. Ketiga wakilkan untuk menyembelih. Keempat agihkan fakir miskin. Cuci tangan dah dua-dua pihak. Surau pun tak payah nak tunggu manalah minah ni. Tak sampai-sampai pun. Kita nak sembelih dah ni. Waktu tak lama dah ni. Ni dah pukul berapa? Kan jadi payah. Habis tu dah dalam syarak sebut wakil. Segala pengurusan untuk ibadah korban pada tahun ini. Sama ada cakap ataupun tulis. Biasa tulis. Saya serahkan dan wakilkan segala pengurusan untuk ibadah korban sunat saya pada tahun ini. Saya serahkan kesemuanya kepada pihak surau. Bawah tu tanda tangan, nama penuh kita, nombor telefon. Sah dah dekat situ. Tapi kalau main pakai jumpa tepi-tepi jalan ataupun borang tak lengkap. Sebab ramai orang tanya. Ustaz, saya masuk dekat Afrika, dekat Sudan. Boleh? Tak ada masalah. Cuma afdal macam mana pun buat dekat tanah air kita lah. Macam mana pun. Orang tu lah Ustaz, cari dah penuh lah Ustaz. Ustaz, saya nak tanya. Saya sebelum ni buat dekat Afrika, dekat Sudan. Ada yang saya buat tu Ustaz, dia tak bagi pun lafaz tu pada saya. Okey, dia bagi resit je. Saya kata resit tu lah lafaz dia. Yelah, resit tu ada tulis tak perkataan tu. Dia kata tak ada Ustaz. Nah, resit sekadar tu dia. Okey, RM400 dah bank in dah. Tak sah. Tapi Ustaz, dia bagi sijil lepas dia betul. Sijil bukan syarat sah. Sijil sebagai tanda appreciate. Tanda perhargaan. Thanks a lot. You masuk dengan company Ustaz. Ustaz daripada Sudan, daripada Afrika. Bawa ni kat di sini orang miskin. Ini sebagai tanda perhargaan. Itu baguslah. Tapi akad mula-mula tu. Akad ni salah satu. Bukan dua-dua. Dia bukan macam nikah kahwin ijab qabul. Ijab qabul kena dua-dua. Saya nikahkan dikau dengan anak saya Siti Aminah binti Abu. Dengan mas kahwin RM3,000 tunai. Pengantin lelaki jawab, okey pak, beres pak. Jadi. Jadi dah. Ulang balik. Tak boleh. Kena akad dua-dua tu dia panggil ijab tawaran, qabul terima. Saya terima nikahnya Siti Aminah binti Abu dengan mas kahwin RM3,000 tunai. Sah. Okey, settle. Betul. Tapi kalau akad untuk ibadah korban salah satu. Sama ada penganjur akad kepada peserta ataupun peserta akad pada penganjur. Biasanya peserta akad pada penganjur lah. Borang tu dah disediakan pada penganjur. Tapi jumpa tepi jalan. Ustaz. Ustaz, saya tak ada lah Ustaz nak pergi surau Ustaz. Ustaz, saya kebetulan ada cash ni 800 ni. Nah, boleh tak Ustaz buat untuk saya? Kita ada ilmu. Kita dengar majlis pada malam ni. Boleh. Borang tak ada, apa tak ada. Kita tahu nama penuh dia. Ustaz terima RM800 tunai untuk ibadah korban sunat di atas nama Muhammad bin Ali pagi tahun ini. Ustaz juga menerima segala wakil serta semua pengurusan untuk ibadah korban sunat pada tahun ini. Selesai. Yang naknya kena ada jumlah duit, kena ada lafaz wakil, segala pengurusan. Komplit semua. Walaupun tak ada kertas. Walaupun tak ada handwriting. Tapi Ustaz tak sarankan. Biasanya ada borang. Sebab pernah jadi pada saya menguruskan. Saya ambil gambar. Ada orang ambil video saya lah. Saya memang suka, bukan suka rakam lah. Sebab saya nak tunjuk tanda puas hati buat dengan saya.
Bismillahirrahmanirrahim. Nama-nama yang tersenarai untuk lembu nombor 3 pada ibadah korban pada tahun ini. Yang pertama, Siti Aminah binti Abu, korban. 2, 3, 4, 5, korban. Yang keenam, Aminah binti Abu adalah akikah. Dan ketujuh, nazar. Saya pun hantar video pada orang yang masuk dengan saya itu. Dia respon, Ustaz, kenapa sebut nama saya korban? Saya nak buat akikah. Sudah, saya kata. Jangan main-main tuan-tuan. Korban kena niat korban, akikah kena niat akikah. Saya merah padam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita bagi azan sekejap tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Allah ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله. الله أكبر، الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan yang rahmati oleh Allah SWT, kita sambung sikit tuan-tuan majlis kita pada malam yang mulia ini, tuan-tuan yang rahmati oleh Allah. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi apabila kita sebut bab akad yang seperti mana kita nak terima terjadi pada Ustaz tahun 2019 ke 18, macam itulah. Dia kata, Ustaz, kenapa Ustaz sebut nama saya korban? Sedangkan saya niat buat akikah. Okey. Akikah ni bolehlah, dia umur dah 40 lebih dah, tapi mak dia pernah beritahu mak dia dulu tak ada rezeki buat untuk dia. Boleh? Tak ada masalah. Nah, katalah kita sekarang umur 70, umur 60 contoh. Nah, memang tak pernah buat akikah.
Dan pernah tahu mak kita, ayah kita pernah sebut, Along, kau kalau ada duit besok buatlah akikah untuk diri kau. Mak ni dulu tak ada rezeki, tak sempat nak buat dekat kau. Nah, jadi kita ada tahu, maka tak ada masalah, boleh. Umur 60, umur 70, boleh. Tapi cuma janganlah sebut pula Aminah binti Abu umur 70 buat akikah. Jangan sebutlah. Nah, diam-diamlah, tak payah dah sebutlah umur berapa. Nah, Siti Aminah binti Abu akikah. Kasim bin Ahmad akikah. Cukup dah lah. Orang tahulah nama tu. Dia, saya merah padam tuan-tuan muka saya. Saya kata, bang, biar betul bang. Abang rasa ustaz abang buat korban. Ustaz ni saya buat akikah. Oh, saya masa tu tuan-tuan, kelang kabut betul. Uish, memang rasa lain lah. Saya kata, bang, boleh tak ustaz minta masa sekejap? Ustaz refer borang yang abang hantar pada ustaz. Sama ada hantar WhatsApp ke, hantar kertas pada kita. Allah Ta'ala maha kaya, tuan-tuan. Nah, saya tengok dekat nama dia, dia tulis korban. Rupa dia salah. Tu dia. Tu kata akad tu kena betul. Jangan main-main. Nah, terima 800. Apa benda? Korban ke? Akikah ke? Nazar ke? Lepas tu serah tak wakil. Ke dia nak bagi fakir miskin sendiri? Jangan main-main. Ada orang mana datang, ustaz, yang saya punya ustaz tak perlu bagi agih fakir miskin lah. Saya yang nak bagi sendiri fakir miskin. Saya dah ada sedangkan nama saya dah. Kalau macam tu, mai kena serah pada dia lah. Nah, jadi biasa tempat kita jarang macam tu. Nah, tempat kita dah serahkan semuanya. Segala pengurusan A sampai Z. Jadi sebab tu ustaz kata akad tu biar jelas. Satu. Yang kedua, dalam bentuk sembelihan lembu, seekor lembu tu, sekurang-kurang kena tarik 7 kilo. Sekurang-kurang. Kerana satu bahagian sekilo yang wajib kena tarik untuk beri pada fakir miskin. Wajib. Tak bagi fakir miskin, tak sah. Kena cari. Ustaz, Seri Kembangan ni susahlah cari fakir miskin, ustaz. Contoh. Tak ada lah ustaz, sebelah. Berdekatan Seri Kembangan mana? Puchong. Bagilah. Ustaz, tak ada lah ustaz Seri Kembangan ni ustaz. Ya Allah. Nak cari seorang pun memang tak ada. Pergi Masjid Mutakin senarai nama, tak ada. Pengurusi kita pun tak ada senarai nama. Contoh. Pergi Masjid Al-Qudus pun senarai nama, tak ada. Tak ada lah ustaz fakir miskin. Oh, maknanya Seri Kembangan ni datuk-datuk Tan Sri sajalah ya tak? Tun-tun saja. Nah, tetap kena bagi. Nampak? 1 ekor 7 kilo minimum. Bagi lebih lah. Tapi bagi pada fakir miskin tu kena solid daging. Dia tak boleh campur tulang sekilo tu. Dalam kitab sebut dia mesti daging mentah, panas-panas lagi merah-merah. Itu afdal bagi. Cuma panas tuan-tuan jangan salah faham. Oh, maknanya kena salai dulu lah ustaz Montang-montang kau di 9. Nah, bukan. Panas tu dengan makna memang nafas dia, darah dia, rasa dia tu. Wajib. Kata SNI tahun ni 5 ekor. Minimum 7, 14, 21, 28, 35. Wajib letak besin tepi, jangan usik. Ini untuk fakir miskin. Ustaz ada seorang je dalam SNI karya kita ni fakir miskin. 35 kilo tu semua milik dia. Sah. Sebab tu orang fakir miskin dapat, dia boleh jual tak? Boleh jual tak? Boleh, harus. Kita bukan fakir miskin, haram, jangan main-main. Sama ada jual tom yam yang dah masak ke, jual mentah, tak boleh. Okey, tapi fakir miskin boleh. Cuma dalam kitab dia sebut apa? Dalam sikit lah kalau mengaji. Dia kata fakir miskin nak jual boleh. Syarat jangan buka pintu tomahan. Boleh. Fakir miskin nak jual. Tapi jangan buka pintu tomahan. Mana? Contoh, dia fakir miskin. Ada senarai nama. Kita refer lembaga zakat Selangor pun, memang ada. Dia duduk dalam ni. Nombor telefon pun ada. Dia seorang. Kita bagi 35 kilo semua kat dia. Dia balik rumah, muat 5 kilo je dalam peti ais.
Umah dia kata, bang, jual lah bang, mana-mana 30 kilo lagi tu bang. Nah, kita tak muat dah peti ais ni. Nak simpan luar buruk, rosak bang. Ya tak ya juga. Dia pun pergi depan Giant tu, kan sini ada Giant kan, kat depan tu kan. Nah, dia tulis je dekat signboard dekat kotak tu. Jual mur. Orang tanya mur tu apa? Murah. Berapa? Sekilo RM10 je dah. Sekarang daging berapa pasar? Sekilo 40 ada? Ada kan? 38 lah letak. Paling murah lah tu. Nah, RM10 je. Yang tak tahan tu siap tempah belon lagi. Belon mana? Belon kat Petron tu buat tangan tu. Nah, masuk. Siap tempah berdosa. Dia buka pintu tomahan. Tiba-tibalah kata Haji Jamlus datang. Pak Mat. Pak Mat ni karya kita ni. Nah, Pak Mat buat bisnes daging ke? Tak ada dah. Cuma Pak Mat tadi rezeki. Surau sana bagi 40 kilo. SNI 35. Surau belakang total semua 300 kilo hari ni saya dapat. Nah, jadi itulah nak jual murah-murah. Kurang asam punya Pak Mat. Aku bagi suruh kau makan, kau pergi jual pula. Nampak? Buka pintu tomahan. Nah, dia ada adab juga. Jangan mentang-mentang kau boleh jual pula. Habis semua kau pergi buka bonet pula. Jangan. Nah, orang kata kau nanti, oh Allah, aku tahulah kau fakir miskin. Nah, kau pergi jual. Jangan. Cukup kita nak jual sekadar keliling kita yang kita kenal, yang kita tahu tak apa. Sebab tu mesti tarik sekurang-kurang. Kalau Ustaz tarik 21 kilo. Saya biasa buat untuk fakir miskin, saya tarik 21 kilo. Sebab biasa kita guna 1/3, 1/3, 1/3. Betul tak? Nah, 1/3 fakir miskin. 1/3 untuk orang ramai, 1/3 untuk peserta korban. Betul tak? Biasa tak? Betul lah tu. Tapi kalau nak kira betul-betul yang Nabi buat lah. Nabi ambil besar tapak tangan je. Lebih semua Nabi bagi fakir miskin. Nabi tak ambil sekilo, 2 kilo ke. Setengah riwayat sebut bukan besar tapak tangan, Nabi genggam. Daging genggam banyak mana dapat tuan-tuan? Daging segenggam, banyak mana dapat? Nah, jadi lebih semua Nabi bagi fakir miskin. Okey? Sebab tu tuan-tuan yang rahmati Allah, tarik awal-awal. Sebelum nak hantar kaum ibu masak, sebelum nak bagi pada peserta korban. Ni pun saya nak sebut sikit peserta korban. Boleh? Jangan anggap kalian bayar 800 tu, ini nasihat kasih sayang. Okey. Kalau nasihat marah lain macam, takut naik Syekh Robana lagi kan. Nah, ni nasihat kasih sayang. Ustaz, saya bayar 800 dekat SNI. Dapat 2 kilo je Ustaz. Ni kalau kena dengar kat telinga aku, M16 aku bagi. 800 bayar 2 kilo je. Tak guna punya surau. Tak guna tu. Nah, saya nak pesan pada peserta. Ni kena ada ilmu ni. Kalau kata abang masuk nak setimpal dengan abang beli dekat pasar, saya sarankan pada abang yang masuk ibadah korban, tahun depan abang tak payah masuk dah. Abang bawa cash abang 800, letak depan tokel kambing, depan tokel lembu. Saya nak RM800, mana sama nilai. Nak Batang Pinang ke, Batang Smackdown ke, WWE ke, lagi puas hati. Sebab berlaku banyak ni. Mana dapat, muncul-muncul balik tu. Dapat 2 kilo je, kena faham. Okey, kita masuk ni nak ra'i fakir miskin. Sebab 4 hari ni fakir miskin ni king. Faham? Dia sultan. Dia besar. Waktu 4 hari ni. Syarat muliakan dia. Nah, 4 hari. Maksud Ustaz muliakan tu daripada segi daging tu lah. Nah, dari segi meraihkan fakir miskin. Okey? Jadi sebab tu kepada peserta-peserta korban, niat dalam hati, ya Allah, ya Tuanku, inilah bahagian aku serahkan. Nah, aku bagikan kepada orang ramai. Jadi fakir miskin mesti kena bagi dulu. Sebelum nak memasak, sebelum nak bagi peserta korban, sebelum nak edar pada tukang lapah, sebelum nak bagi pada ustaz tukang menyembelih. Awal-awal step meeting. Berapa kita nak tarik daripada seekor lembu? Ustaz Nazri kata 7 kilo minimum. Saya mengajar surau PJS 4, surau Nahdlatul Islamiyah. Dia mesyuarat 1 ekor dia nak tarik 10 kilo. Terserah. Boleh? Solid. Daging.
Okey, tak mau tulang, tak mau limpa, tak mau hati, tak mau perut, tak mau. Solid daging. Berapa nak bagi? 10 kilo. Satu ekor lembu 10 kilo. Ambillah sekilo buat 10 plastik. Kalau kata SNI Seri Kembangan kita tahun ni 5 ekor. Contoh, kita pun dah meeting dah, AJK semua setuju dah. Ustaz, macam Ustaz katalah, ambil 10 kilo lah Ustaz. Maknanya berapa kilo semua? 50 kilo. Bersamaan berapa? 50 plastik. Bubuh tebi. Yang ni siapa-siapa jangan ambil. Nah, ini untuk fakir miskin. Tak kira berapa fakir miskin yang ada dalam kawasan kita, yang itu 50 itu mesti sampai kepada tangan fakir miskin. Lebih tu nak buat sup, nak buat daging kunyit, daging paprit, daging tom yam, ikutlah, tak ada masalah. Boleh? Dan terakhir, tidak ada istilah upah. Boleh? Ini ibadah korban ni. Mana tukang sembelih tadi tu? Ustaz, ni upah daging Ustaz, haram. Okey? Nak bagi pada tukang sembelih, nak bagi pada tukang lapah, jangan sebut upah. Ustaz sembelih berapa ekor? 10. Ustaz, rezeki Ustaz ni ada sikit sumbangan dekat Ustaz. Ustaz, ni ada hadiah untuk Ustaz. Ustaz, ni ada bahagian Ustaz. Boleh. Bang, abang lapar tadi. Allah. Kak, akak masak daripada pagi sampai petang, Kak. Kak, ni ada sikit bahagian akak ni, Kak. Nah, ada sumbangan sikit, ada hadiah sikit, ada bahagian akak daging sikit. Terima kasihlah, Dik. Terima kasih, Ustaz. Boleh. Tapi syarat sebut nak bagi upah juga. Tak ada Ustaz, saya tak kira Ustaz. Saya nak bagi upah juga kat Ustaz. Ustaz datang jauh-jauh. Ustaz sembelih lagi lembu. Syarat sebut boleh. Tapi selain daging korban. Contoh duit, boleh. Ustaz, bagi duit. Ustaz, RM100, RM200. Upah Ustaz, boleh. Orang tua-tua dulu, waktu saya mengaji dulu. Ustaz ambil beras belakang tu Ustaz. Belakang kereta saya, upah untuk Ustaz sembelih. Boleh. Tapi saya tetap tak galakkan sebut upah. Walaupun diberikan dengan duit. Betul? Macam ni lah sagu hati ni. Betul? Mana ada orang sebut bayaran? Ustaz, ni bayar Ustaz mengajar malam ni. Saya sensitif sikit lah. Nah, kalau bayar, abang bayar saya berapa? Masjid bayar saya berapa? 200. 200 tak cukup. Saya bawa negeri akhirat ni. 3,000 pun tak boleh. Tu pergi tanya lecturer tu. Nah, dia lagi belajar tinggi, lagi gaji tinggi dia. Walaupun dalam syarak kata harus tak? Boleh tak? Dia letak. Saya tak nak datang lah dekat surau ni. Dia bagi saya sikit lah. Contoh. Nah, saya nak letak berapa sekian. Dalam syarak sebut boleh. Harus? Boleh. Letak harga. Profesor tu mengajar dekat universiti. Doktor, lecturer. Dia ada master. Sebab apa lagi dia nak ambil PhD? Naik gaji lagi, naik pangkat lagi. Awak belajar ni kerana Allah ke kerana PhD? Kalau satu sudut. Tak apa, benda tu harus. Sebab tu saya pernah tegur satu masjid. Dia kalau lepas saya kuliah, dia datang. Dia bawa satu macam file. Dia kata, Ustaz, minta Ustaz sign sikit. Ini bayaran Ustaz. Saya dah tak syok lah. Nah, sekali, 2 kali, 3 kali. Saya kata, saya kena tegur abang ni. Saya pun pergi minum dengan abang. Kalau boleh abang tak payah sebut bayaran abang. Sebenarnya boleh dalam syarak. Tapi tak syok dengan bayaran. Kalau bayaran bang, orang menyanyi terpekik terlolong tu pun boleh bayar berpuluh-puluh ribu. Saya ni bawa negeri akhirat ni bang. Patut abang kena bayar lebih lagi. Ustaz minta maaf. Tak adalah. Tapi saya tak sebutlah nadamnya. Sambil-sambil santai lah. Nak gambar. Ini sikit. Upah saya mana? Saya dah sembelih lembu dah. Saya dah korban dah. Saya dah lapar dah. Daripada pagi saya masak. Takkan tak ada upah saya? Jangan sebut upah. Nah, apa-apa benda sebut upah sangat. Tuan-tuan buat kerja hari-hari ke? Untuk setahun je tuan-tuan berkorban untuk jalan Allah. Nah, untuk khidmat. Bukan tiap-tiap minggu, tiap-tiap bulan, tiap-tiap hari. Ni kadang-kadang tak ada ke upah saya. Jangan sebut upah. Okay? Ada bahagian kita, tukang lapar. Bang, ni abang punya. Peserta. Boleh. Ni bahagian. Boleh. Sebut bahagian. Hadiah, sumbangan. Apa benda nak sebut upah? Okay? Dan sebelum penutup kita malam ni, minta maaf lah. Ustaz orang kata malam ni lama sikit lah. Ustaz minta maaf sambung. Orang kata tertarik panjang sikit. Kalau tidak 10 minit Ustaz berhenti dah. Cuma malam ni je lama sikit. Yang terakhir sekali. Okay, last lah ni.
sebelum penutup ni, kalau kita buat kerja gotong royong, tak kira lah, sembelih di pusat penyembelihan, lepas tu bawa sini ke ataupun sembelih kat sini, tak kira lah. Last okay, sebelum kita menutup majlis kita pada malam yang barakah ini, kalau kita tak pandai, last pesan Ustaz, jangan memandai-mandai. Boleh? Tak pandai, jangan memandai-mandai. Okey. Tanya izin, tanya orang dulu. Dia lapar, dia tengok line clear, dia soroknya ekor lembu tu bawah kanvas tu. Ni banyak ni. Dia tengok Ricky lain baik. Dia kata 15 tahun dah saya melapar sini. Ustaz pula nak ajar saya. Terserah abang. Banyak ni. Nah, tahu-tahu ekor hilang. Kuang asam betul. Tak tahu mana pergi ekor tu. Hati-hati. Jangan kita datang khidmat nak pahala, balik kita bawa dosa. Wal'ayazubillah. Nah, Ustaz, tak apalah Ustaz. Allah, tak ada orang halang pun. Minta izin dulu. Nah, kecuali orang surau kata Bismillahirrahmanirrahim. Ini saya nak buat pengumuman sikit ni. Siapa-siapa daripada kalangan kita yang berhajat, yang nak ekor lembu ni, tak ada orang nak ekor lembu ni. Contoh, tobatlah home, tak ada orang nak. Nah, berebut-rebut, bergaduh lah. Nah, contoh, ini ekor lembu ni tak ada siapa-siapa nak. Ada tak daripada kalangan kita, karya kita yang nak? Ustaz, pengurusi, saya insyaAllah kalau ada rezeki saya nak, insyaAllah. Okey lah. Dia pun minta izin. Saya buat misal ni, contoh biasanya kulit tu. Kulit kadang-kadang setengah orang ditanam. Sebelum tanam tu, announce dulu. Ada tak orang yang nak manfaatkan? Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, kita ni pun dah dekat nak Zohor dah ni, dah pukul 12 dah ni. Ustaz nak buat pengumuman sikit. Ada tak daripada kalangan kita yang berhajat nak ambil kulit lembu ni? Nah, sebab daripada peserta semua tak nak lah. Jadi ada tak? Ustaz, pengurusi, insyaAllah kalau ada rezeki saya, insyaAllah saya nak. Saya memang buat kompang, contoh. Saya nak pakai kulit lembu tu, insyaAllah. Nah, jadi kalau boleh lah, insyaAllah saya memang nak lah. Kita manfaatkan. Boleh, tak ada masalah. Okey, minta izin, tanya dulu. Jangan syok sendiri je, ikat dalam plastik, bubuh dalam raga motor pula. Yang tak tahan dia pakat pula tu. Tutup sikit dengan raincoat tu pula, dia kata tu. Nah, ni tolong, banyak benda berlaku. Minta maaf saya cakap. Okey, kalau kita tak biasa, memang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, takut-takut ibadah kita tak diterima Allah. Jadi Ustaz rasa cukup dululah. Walaupun sedikit panjang nah. Ustaz minta maaf sikit nah. Yang tunggu dekat belakang tu Ustaz minta maaf banyak-banyak. Hari ni terlambat sikit Ustaz berhenti kuliah. Kerana bab ni orang kata perlu kita tekankan sikit. Sebab kadang-kadang ada yang ambil mudah. Kadang-kadang kita tak boleh nak kontrol, macam-macam PL, macam-macam perangai. Jadi bila kita duduk dalam majlis taklim, kita tahu, macam ni boleh, macam ni tak boleh, minta izin dulu, tahu dulu, tak apalah, insya-Allah ada rezeki aku yang lain pula. Jadi insya-Allah mudah-mudahan yang baik tu datang daripada Allah, salah dan silap tu datang daripada Ustaz sendiri. Terakhir sebelum Ustaz tutup tirai, baru-baru ni bulan Ramadan Allah Ta'ala rezekikan kepada Ustaz. Bersama dengan sahabat Ustaz, kita buka ayam proses. Ustaz sendiri, alhamdulillah, kita ada kilang di Seri Rampai. Ustaz buat produk Ustaz sendiri, ayam yakin by Ustaz. Tuan-tuan boleh tengok Facebook, boleh tengok TikTok. Alhamdulillah, kita antara pembekal utama yang orang, alhamdulillah, dengan nama kita tu, Allah Ta'ala berikan kepada Ustaz sikit kekuatan. Jadi, pada malam barakah ni tuan-tuan, okay, 20 saat ni Ustaz nak sebut sikit, tim Ustaz ada dekat luar sana. Mana yang nak beli ayam fresh, ayam tua, ayam pencen, ayam kampung, semua ada dekat luar sana. Ayam mentah lah, dan ada keropok, leko, ada beberapa item yang lain. Kalau tuan-tuan berhajat boleh kat luar. Tak bawa duit tak apa, tak ada masalah. Nak QR code ke, nak transfer ke, semua ada. Tak bawa duit apa pun, tulis nama, nombor telefonnya. Dan kalau terambil, terlupa nak bayar pun Ustaz halalkan, tak ada masalah. Tapi seekor je lah, jangan 10 ekor pula, jenuh Ustaz. 10 ekor lupa nak bayar, letih Ustaz. Nah, Ustaz lupa lah Ustaz, seekor hari tu ambil, halal semuanya. Okay? Jadi minta mudah-mudahan insya-Allah sikit sebanyak orang kata support
daripada tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kebaikan kepada kita untuk kita bangunkan lagi produk baik Muslim kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kejayaan. Yang baik datang daripada Allah, salah dan silap datang daripada Ustaz. Lebaran Aidil Adha bakal menjelma. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha. Maaf zahir batin daripada Ustaz. Mudah-mudahan ukhuwah silaturahim kita bertambah baik daripada semasa ke semasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa man walah. Allahumma zidna wa la tankusna wa akrimna wa la tuhinna wa atina wa la tahrimna wa atirna wa la tuzir alaina wardina warda anna ya maulana. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.